Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan cikgu dalam PDPR KSSM Sains Tingkatan 4. Jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 3 iaitu penerokaan unsur dalam alam, bidang pembelajaran 10.0, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, jadi kita tahu standard kandungan, kita dah belajar tentang 10.1, perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Kita juga dah belajar tentang 10.2, radikal bebas. Jadi untuk hari ini kita nak tengok 10.3, bahan antioksidan. Okey, nanti kita akan tengok lagi 10.4. Okey, jadi kita tengok 10.3 dahulu, bahan antioksida. Okey, dalam bahan antioksida ni ada 3 standard pembelajaran. Okey, jadi yang pertama 10.3.1 memerihalkan bahan antioksida, 10.3.2 menerangkan tindakan bahan antioksida ke atas radikal bebas, dan 10.3.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, tetapi 10.3.3 kita akan postpone sehingga kita menjalankan sesi PDPR secara bersemuka. Okey, jadi hari ini kita nak tengok 10.3.1 dan 10.3.2 sahaja. Okey, jadi apa dia bahan antioksidan ni? Apa dia? Antioksidan apa benda? Okey, awak pernah dengar sebenarnya apa dia antioksidan ya? Okey, bahan antioksidan ialah sebatan kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey, minggu lepas kita dah belajar dalam radikal bebas, proses pengoksidaan menghasilkan radikal bebas. Apa dia radikal bebas? Radikal bebas atom atau molekul yang kehilangan satu elektron. Okey, bila dia dah hilang, dia akan menjadi reaktif, dia akan menjadi tidak stabil dan dia cenderung untuk mencuri elektron daripada molekul yang lain. Betul? Okey, jadi bahan antioksidan ni adalah bahan yang dapat melambatkan proses pembentukan radikal bebas tadi tu. Okey. Bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Jadi bila kita dah kurangkan bilangan radikal bebas dalam badan kita, kita dapat mengurangkan risiko untuk badan kita dapat penyakit. Okey, jadi itu adalah bahan antioksidan. Okay, jadi maksudnya badan kita memang memerlukanlah bahan antioksidan ni supaya kita dapat kontrol bilangan radikal bebas yang ada dalam badan kita. Okey, badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan sendiri. Badan kita ni secara semula jadi dapat menghasilkan bahan antioksidan. Tetapi masalahnya, semakin usia meningkat, keupayaan untuk menghasilkan bahan antioksidan semakin berkurang. Maksudnya makin kita tua, badan kita tak mampu nak menghasilkan bahan antioksidan yang secukupnya. Okey, jadi macam mana kita nak buat macam mana? Jadi kita perlu dapatkan bahan antioksidan daripada luar. Daripada luar tu daripada mana? Daripada makanan. Okay, jadi kita boleh dapatkan bahan antioksidan daripada pemakanan kita. Contohnya macam mana? Kita ada 5 jenis bahan antioksidan. Okay, yang pertama beta karotina. Okey, jadi bahan antioksidan yang pertama adalah beta karotina. Macam apa beta karotina ni? Okey, beta karotina ni biasanya bahan yang kita temui dalam kebanyakan makanan yang berwarna merah, kuning dan juga jingga. Okey, jadi makanan-makanan, kalau awak tampak makanan ataupun buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang berwarna merah atau kuning atau jingga, kita boleh kata makanan tersebut mengandungi bahan beta karotina. Okey, contoh dia apa? Okey, yang pertama lobak merah. Okey, lobak merah ni sangat tinggi kandungan beta karotina. Okey, yang kedua mangga. Okey, mangga. Okey, juga mengandungi beta karotina. Okey, yang ketiga ubi keledek. Ubi keledek warna oranye kan? Okey, jadi ubi keledek yang berwarna oranye ni dia mengandungi beta karotina. Okey, kalau macam cikgu, carrot ni memang favorite lah. Okey, boleh makan mentah kan, sambil-sambil tengok TV pun boleh makan carrot ni. Okey,
Okey, ini bahan antioksidan yang pertama. Okey, kita tengok bahan antioksidan yang kedua, lutein, yang mana lutein ni sering dikaitkan dengan mata yang sihat. Kalau nak dapatkan mata yang sihat, kita kena banyak makan makanan yang mengandungi lutein. Okey, bahan antioksidan ini terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran berdaun hijau. Okey, jadi mana-mana sayur-sayuran yang berdaun hijau, dia ada banyak kandungan lutein. Okey, contohnya bayam. Okey, yang kedua kubis. Okey, yang ketiga brokoli. Okey, jadi bahan-bahan ini mengandungi lutein Okey, seterusnya antioksidan yang ketiga lycopene. Okey, yang mana lycopene ialah bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan seperti betik. Okey, betik kan bagus untuk kesihatan kita kan. Okey, betik sebab apa? Sebab dalam betik ada lycopene. Okey, yang kedua dalam jambu batu. Okey, juga mengandungi bahan lycopene. Okey, kemudian dalam tembikai, okey, dalam tomato, dalam apricot. Macam bentuk apricot? Ini bentuk apricot kita jaranglah nampak apricot sebab dia bukan buah-buahan daripada Malaysia kan. Okey, kemudian dalam limau gedang juga ada. Limau gedang dia punya, kalau tengok dia punya kandungan, dia punya isi dia ni warna merah sikit. Okey, dia berbeza dengan oren. Okey, dalam oren juga ada lycopene. Nampak? Ada beza antara dua ni Okey, jadi dua-dua ni limau gedang dengan oren ni dua-dua buah yang sangat baguslah. Okey, ini antioksidan yang ketiga. Kita tengok antioksidan yang keempat, vitamin C. Yang ini awak biasa dengar lah, vitamin C kan. Okey, vitamin C ialah vitamin yang larut air yang juga dikenali sebagai asid ascorbic. Okey, vitamin C juga dikenali sebagai asid ascorbic yang mana dia larut dalam air. Okey, jadi makanan-makanan yang mengandungi kandungan vitamin C yang tinggi, biasalah yang pertama buah-buahan citrus. Buah citrus ni apa? Buah-buah semua jenis limau nipis, lemon, oren. Okey, semua jenis buah-buah ni mengandungi vitamin C yang tinggi. Okey, kemudian dalam bayam juga mengandungi vitamin C juga. Okey, dalam brokoli pun ada vitamin C, dalam buah kiwi, okey, dalam buah strawberry, dalam buah cranberry, okey, dalam kubis pun ada vitamin C, ladi hijau pun ada vitamin C, dan juga dalam biji. Okey, ini semua makanan-makanan, contoh-contoh makanan yang mengandungi vitamin C. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan vitamin C yang cukupi, kita perlu ambil buah-buahan yang macam ini Okey, kemudian bahan antioksidan yang terakhir adalah vitamin E. Okey, kita bahan antioksidan kelima, vitamin E, yang mana vitamin E juga dikenali sebagai alpha tocopherol. Okey, yang mana kita boleh dapat dalam banyak minyak, pelbagai jenis minyak. Okey, vitamin E ni dia biasa dia ada dalam minyak. Okey, contoh minyak apa? Yang pertama minyak kelapa sawit lah, biasa yang kita pakai dekat rumah tu kan. Ini brand dia lah, contoh brand minyak kelapa sawit. Kemudian ada juga dalam minyak germa gandum. Yang ni kita jarang dengar lah. Okey, tapi gandum juga boleh menghasilkan minyak yang mengandungi vitamin E. Okey, kemudian dalam minyak jagung. Okey, kemudian dalam minyak kacang soya. Okey, kacang soya pun ada kandungan minyak juga. Okey, yang mana mengandungi vitamin E. Okey, antioksidan yang baik dalam untuk badan kita. Okey, selain daripada minyak-minyak, vitamin E ni juga boleh kita dapat daripada apricot, daripada brokoli, daripada kekacang dan juga daripada mangga. Okey, kita boleh dapat vitamin E. Okey, jadi itu adalah 5 jenis antioksidan yang kita boleh makan untuk kita tambah bahan antioksidan dalam badan kita. Okey. Seterusnya, macam mana bahan antioksidan ni dapat kawal bilangan radikal bebas dalam badan kita? Macam mana? Okey. Okey, kita tengok bahan antioksidan ialah sebatan kimia yang boleh diperoleh daripada sintesis kimia atau tumbuhan semula jadi. Apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian yang lebih stabil akan terhasil dan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Okey, sebelum ni kita dah belajar yang mana proses pengoksidaan ni adalah proses berantai. Okey, tindak balas berantai. Okey, katakanlah kita ulang sikit Okey, katalah satu molekul dia kehilangan satu elektron. Okey, dia menjadi radikal bebas. Okey, kemudian bila dia jadi radikal bebas, dia akan jadi tak stabil. Dia akan jadi reaktif, dia akan jadi tak stabil. Dia akan mencuri elektron daripada molekul lain. Bila dia curi elektron daripada molekul lain, molekul yang kedua tadi pula yang akan jadi radikal bebas.
dan seterusnya berulang. Jadi apa yang antioksidan ni buat? Okey, kita tengok video ni Okey, kita ada satu molekul yang stabil. Okey, apa yang berlaku? Okey, kita tengok. Okey, dia punya elektron hilang. Okey, dia kehilangan satu elektron. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, satu ruangan kosong. Ini maksudnya dah hilang lah satu ruangan kosong. Okey, bila dia dah hilang satu elektron, apa yang berlaku? Dia akan menjadi radikal bebas. Okey, yang mana? Okey, sekejap ya. Dia tu ulang balik. Dia jadi satu radikal bebas. Okey, yang mana radikal bebas yang terhasil ni dia menjadi reaktif, dia menjadi tak stabil dan dia cenderung untuk mencuri elektron daripada molekul lain untuk jadikan diri dia lebih stabil. Okey, jadi bila dia nampak ada molekul stabil yang lain, apa yang berlaku? Dia akan mencuri. Okey, jadi bila dia curi, apa yang berlaku? Molekul yang kedua ini pula akan menjadi tak stabil. Bila dia tak stabil, dia pula akan jadi radikal bebas. Dia akan jadi berterusan kan. Jadi apa yang berlaku? Antioksidan ni akan membantu. Antioksidan ni dia baiklah, dia sangat baik hati. Okey, jadi bila antioksidan ni dia jumpa dengan radikal bebas, sebelum radikal bebas ni curi elektron daripada molekul stabil, radikal bebas ni pun mendermakan satu elektron daripada dia. Okey, antioksidan ni, antioksidan yang ini, yang oren ni, antioksidan ni walaupun dia kehilangan satu elektron, dia tidak akan menjadi radikal bebas. Okey, walaupun dia dah hilang satu elektron, dia tidak akan menjadi radikal bebas. Itu yang bagusnya antioksidan ni. Okey, jadi kalau kita tengok radikal bebas ni dah penuh dah dapat balik semula dah. Okey, dia tak sempat nak curi, dia tak ada nak curi daripada molekul stabil ni, antioksidan dah dermakan satu dekat dia. Okey, jadi bila dia dah derma satu, dia dah jadi stabil. Bila dia jadi stabil, dia akan jadi molekul stabil semula. Okey, jadi bila dia dah jadi molekul stabil, proses peroksidaan akan terhenti kat situ. Okey, jadi rantai tindak balas berantai tadi akan terputus. Rantai itu terputus. Okey, jadi dah tak ada dah proses nak mencuri elektron daripada molekul lain. Okey, jadi cikgu ulang balik semula video ni kita tengok balik semula. Okey, mula molekul stabil, hilang satu elektron menjadi radikal bebas. Dah kenapa tu? Okey, dia akan menjadi radikal bebas. Okey, kemudian radikal bebas ni dia tak stabil dan dia cenderung untuk mencuri elektron daripada molekul stabil yang lain. Okey, tapi antioksidan dia akan mendermakan elektron kepada radikal bebas sebelum radikal bebas mencuri daripada molekul lain. Jadi radikal bebas tu pun akhirnya akan menjadi molekul yang stabil. Okey, happily ever after kan. Okey, jadi itulah caranya macam mana antioksidan membantu radikal bebas untuk menjadi molekul yang stabil dan menghentikan proses pengoksidaan. Jadi cikgu harap awak faham yang itu Okey, jadi faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Ini pengoksidaan makanan. Okey, sebelum ni radikal bebas tu kita cerita tentang pengoksidaan dalam badan kita kan. Okey, ini adalah faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, proses peroksidaan boleh dilihat berlaku pada makanan yang terdedah kepada udara. Okey, jadi kalau makanan yang kita dedahkan pada udara, boleh berlaku pengoksidaan pada makanan tu. Okey, contohnya buah apple dan buah pisang. Okey, yang mana kalau kita dah potong, okey, kita dedahkan kepada udara, apa yang berlaku, kita akan nampak buah apple tu akan menjadi berwarna perang. Bila buah apple tu menjadi berwarna perang, ini buah apple yang baru dipotong lah. Okey, jadi bila kita dedah pada udara, lama kelamaan kita tengok buah dia daripada warna putih menjadi warna perang. Okey, warna perang itu maknanya buah apple tu sudah dioksidakan. Okey, jadi kita tak boleh nak makan dah sebenarnya yang buah apple yang dah dioksidakan ni. Okey, dia bahaya sebenarnya tak bagus. Okey, jadi kalau nak makan kita potong aja dia warna perang tu. Okey, jadi inilah eksperimen yang kita akan buat nanti. Macam mana kita nak
memperlahankan proses pengoksidaan makanan. Macam mana kita potong apple, tapi kita nak biarkan apple tu dalam keadaan yang segar, dia tidak menjadi perang. Okey. Okey, jadi kelas itu saja kelas kita untuk hari ni, tamat dah. Okey, sekejap saja. Okey, jadi kalau ada yang tak faham macam biasa, tolong Telegram dalam grup kita. Okey, jadi kita boleh bincangkan dalam grup. Okey, kalau tak ada apa-apa masalah, cikgu nak awak siapkan praktik formatif 10.3, kemudian hantar kepada cikgu untuk cikgu rekod sebagai awak punya PBD. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat, hari Khamis, pada hari Khamis. Okey, bye.